Hai subscribers semua, ada tak kat sini peminat penyanyi nombor 1 negara Datuk Seri Siti Nurhaliza? The RF Channel adalah salah seorang peminat beliau. Nak tahu tak berapa jumlah album rakaman Toti ni? 44 buah album. Nak tahu album-album yang beliau rakamkan? The RF Channel telah senaraikan rakaman untuk album studio dulu for part 1 guys. Jom stay tune. Tajuk album Siti Nurhaliza ialah album studio oleh penyanyi wanita Malaysia, Siti Nurhaliza selepas menjuarai juara bintang HMI anjuran RTM pada tahun 1995, terbitan Surya Records. Adnan Abu Hassan, seorang penggubah muzik terkenal di Malaysia, berperanan sebagai penerbit album. Album ini dilancarkan pada 1 April 1996 dengan menggunakan nama Siti sebagai judul album. Album ini diisi lagu-lagu bergenre pop dan balada, termasuk Jerat Percintaan yang menjuarai anugerah juara lagu TV3 pada tahun yang sama. Album ini telah terjual melebihi 50,000 unit. Album Siti Nurhaliza ialah album studio opening kedua Siti Nurhaliza, selepas yang satu lagi pada tahun sebelumnya. Album ini dikeluarkan pada 27 Januari 1997, telah terjual melebihi 350,000 unit. Cindai merupakan album studio ketiga Siti Nurhaliza dan juga percubaan pertama Siti dalam menghasilkan album berentak irama Malaysia. Cindai juga membuatkan lagu yang memberi impak besar kepada industri muzik tanah air, iaitu Cindai. Dalam album ini cuma ada 2 buah lagu baru, iaitu Cindai dan Joget Menghibur, yang selebihnya adalah lagu lama dan klasik yang diberi nafas baru. Album ini telah terjual melebihi 120,000 unit. Album ini menjadi album Siti Nurhaliza yang pertama mempunyai runut tajuk. Adiwarna merupakan album studio keempat Siti Nurhaliza, dilancarkan pada 29 Jun 1998. Adiwarna merupakan album pertama Siti yang berjaya merangkul Anguera, album terbaik di anugerah industri muzik. Album ini juga membuatkan beberapa single yang cukup sinonim dengan nama Siti Nurhaliza, iaitu Diary Hatimu, Purnama Merindu, dan Satu Cinta Dua Jiwa. Album ini telah terjual melebihi 100,000 unit. Lagu Satu Cinta Dua Jiwa juga telah dialih bahasa kepada bahasa Inggeris dengan judul We'll Be As One. Lagu ini telah dihantar untuk menyertai pertandingan nyanyian antarabangsa Pasifik Selatan di Australia. Dengan hanya menghantar kaset demo, lagu ini berjaya menggondol 2 anugerah. Pancawarna merupakan album studio kelima Siti Nurhaliza, dilancarkan pada 7 Mei 1999 oleh Surya Records. Pancawarna merupakan kesinambungan kepada Adiwarna. Antara single yang menjadi perhatian ramai adalah Nian di Hati, Engkau Bagaikan Permata, Kau Kekasihku, dan 1000 Kemanisan. Dalam album ini juga terbuatnya lagu bertajuk Lelaki, Warta Seorang Anak yang didedikasikan kepada bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dari Mahathir bin Mohamad atas sumbangannya kepada negara. Album ini telah terjual melebihi 100,000 unit. Samura merupakan album studio ke-6 Siti Nurhaliza, dilancarkan tepat pada pukul 12 malam 1 Januari 2000. Pelancaran dibuat di KLCC ketika majlis menyambut alam baru. Samura merupakan album tradisional bagi menyambung tradisi Malaysia dan moto bagi album ini ialah Permulaan bagi 1000 tahun lagi. Album ini telah terjual melebihi 50,000 unit. Samura membuatkan beberapa sentuhan dari komposer terkenal Pak Ngah, S. Atan, Toki dan Rosli Selasih. Antara single yang menyelah ialah Balkis dan Ya Maulai. Safa merupakan album studio ke-7 Siti Nurhaliza, dilancarkan pada 11 Januari 2001, jatuh pada tarikh ulang tahun kelahiran Siti ke-22. Safa membawa erti putih, suci. Album pop yang kelima ini membawa erti baru dalam kerjaya nyanyian Siti apabila lagu Percayalah dipilih menjadi single pertama di dalam album ini. Album ini telah terjual melebihi 60,000 unit dan ia menjadi album terakhir Siti yang menggunakan imat Adnan Abu Hassan selaku penerbit album. Sangga Mustika merupakan album studio ke-8 oleh penyanyi wanita Malaysia, Siti Nurhaliza, dikeluarkan pada 10 Mac 2002 oleh Surya Records. Album ini merupakan penyambung tradisi muzik tradisional dan berjaya mempertingkatkan mutu irama Malaysia. Album ini telah terjual melebihi 40,000 unit. Sangga Mustika juga menyelitkan 2 buah lagu nostalgia sebagai menghargai perjuangan mereka yang terlebih dahulu berbakti kepada dunia seni, iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Bunga Melur, dan Tok Puan Rafah Buang, Bisikan Hati. Bisikan Hati juga dirakam sebagai buah tangan khas dari Siti untuk ibu beliau yang tercinta, Siti Salma Bachik. Single-single dari album ini ialah Nirmala, Badasila, dan Kurik Kundi. Emas atau Edaran Muzik Aspirasi Semasa merupakan album studio ke-9 Siti Nurhaliza yang dilancarkan pada 3 Mac 2003. Emas terhasil di atas pengamatan Siti mengenai peredaran arus muzik tanah air. Album ini telah terjual melebihi 200,000 unit.
Emas juga sering dikaitkan dengan TMNET kerana Siti telah bekerjasama dengan TMNET sebagai duta produk dan TMNET terlibat dalam pembikinan beberapa buah video klip di dalam Emas termasuk Kumimu, Debaran Cinta, Bukan Cinta Biasa dan Sebenar Cinta. Lagu Untuk Selamanya terpilih sebagai lagu tema untuk filem Laila Isabella. Anugerah Aidilfitri ialah sebuah album khas oleh Siti Nurhaliza. Album ini membuatkan lagu-lagu yang bertemakan Hari Raya Aidilfitri. Album ini dilancarkan seminggu sebelum Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2003 dan boleh didapati dalam bentuk cakra padat atau BCD. Antara lagu-lagu yang menarik perhatian pendengar semasa Hari Raya Aidilfitri ialah Sesuci Lebaran, Nazam Lebaran dan Meriah Suasana Hari Raya. Prasasti Seni merupakan album ke-10 Siti Nurhaliza. Album ini telah dilancarkan pada 12 April 2004 dan majlis ini mendapat liputan secara langsung oleh Citizen.com. Album ini merupakan nafas segar buat kerjaya Siti kerana ini merupakan kali pertama kulit album dibuat di luar studio. Penggambaran untuk kulit album ini dijalankan di janda baik. Album ini telah terjual melebihi 50,000 unit. Ia merupakan album terakhir beliau bersama Surya Records. Yang menarik tentang album ini ialah Siti turut membuatkan sebuah cakra padat berbentuk hati yang membuatkan video klip Pejam Matamu dan mesej dari Siti Nurhaliza sendiri. Antara single yang berjaya menggegarkan industri muzik ialah Biarlah di Hati, Seindah Biasa dan lagu Rindu yang pertama kali diperdengarkan di Anugerah Planet Music di Singapura. Transkripsi ialah album studio ke-11 Siti Nurhaliza. Ia membuatkan 13 buah lagu. Antara pengubah yang terlibat ialah Melly Goeslaw, Damian V, Chad Farish, Lin Lijian, Aubrey Suito, Erwin Gutawa, Gleb Fredly, Tengku Syafiq, Yasin dan Siti Nurhaliza sendiri. Album ini telah terjual melebihi 80,000 unit. Transkripsi bermaksud himpunan perasaan atau rasa yang menyatu dalam hidup kita selama ini. Album ini juga merupakan album pertama Siti Nurhaliza yang diterbitkan oleh syarikat beliau sendiri iaitu Siti Nurhaliza Productions dan album pertama beliau di mana Siti berperanan sebagai penerbit dan penerbit eksekutif. Album ini diiktiraf sebagai album terbaik yang pernah dihasilkan oleh Siti Nurhaliza kerana kepelbagaian elemen pop, rock dan turut membuatkan lagu balada yang baik. Klasik ialah sebuah album kompilasi oleh Siti Nurhaliza. Album ini diterbitkan pada tahun 2007. Terdapat 14 lagu di dalam album ini. 2 lagu terbaru di dalam album ini ialah Jangan Ditanya dan Sirih Pinang. 12 lagu lagi dinyanyikan semula oleh Siti Nurhaliza. Antara lagu yang menjadi siulan dan menjadi kesukaan ialah Ashley Ling dan Sri Mesin. Hadiah daripada hati ialah album studio ke-12 Datuk Siti Nurhaliza yang memuatkan 11 buah lagu ciptaan dari komposer Malaysia dan Indonesia. Album ini dilancarkan pada 10 Disember 2007 dan merupakan album studio Siti yang kedua diterbitkan oleh syarikat beliau sendiri, Siti Nurhaliza Productions. Album ini telah terjual melebihi 15,000 unit. Antara yang terlibat dalam pembikinan album ini ialah Audimo, Aubrey Suito, Azlan Abu Hassan, Pongki, Cynthia, Taufik, Fahmi dan Dikni. Single pertama adalah Ku Mahu dan single kedua adalah Melawan Kesepian ciptaan Pongki. Lentera Timur merupakan album studio ke-13 Datuk Siti Nurhaliza dan album tradisional beliau yang kelima. Album ini memuatkan 11 buah lagu ciptaan komposer Malaysia dan Indonesia. Album ini dilancarkan pada 26 Disember 2008, 4 tahun selepas bencana tsunami Asia 2004. Lentera Timur yang bermaksud Cahaya Timur merupakan album studio Siti yang ketiga diterbitkan di bawah syarikat beliau sendiri, Siti Nurhaliza Productions. Album ini telah terjual melebihi 10,000 unit. Antara yang terlibat di dalam pembikinan album ini ialah Nasir, Pak Nga, Zul Mahat, Airi Johari Johar, Johari T, Fauzi Marzuki, S. Atan, Adnan Abu Hassan dan Katun Bagaskara. Menerusi album ini juga, Siti kembali bekerjasama dengan Adnan Abu Hassan yang menerbitkan beberapa album terakhirnya. Tahajud Cinta ialah album ke-14 oleh Datuk Siti Nurhaliza dan album pertamanya yang boleh dikategorikan sebagai album kerohanian atau keagamaan. Album yang diterbitkan oleh Siti Nurhaliza Productions ini mula dipasarkan pada 9 September 2009 semasa bulan Ramadan. Siti Nurhaliza merasakan amat tepat album ini dilancarkan pada bulan Ramadan yang berkat kerana ia bertepatan dengan konsep atau mesej kerohanian yang disampaikan menerusi album tersebut. Tidak banyak artis yang menampilkan sebuah album yang bermesejkan kerohanian
lain album yang dinyanyikan oleh artis atau kumpulan nasyid. Album ini telah terjual melebihi 5,000 unit, di mana jualan album Siti Nurhaliza dilihat menurun berbanding 10,000 unit bagi album yang sebelumnya. Album yang diedarkan oleh Surya Records ini dijual dalam bentuk cakera padat dengan harga RM29.90. All Your Love dalam bahasa Melayu Segala Cintamu merupakan album studio ke-15 dan album Inggeris sulung penyanyi Datuk Siti Nurhaliza. Album ini dilancarkan secara digital pada 16 September 2011 dan secara fizikal pada 26 September 2011. Ia diterbitkan oleh WhatsApp Entertainment yang dimiliki dan diuruskan oleh anak tirinya, Adik Khalid. Semua lagu-lagu di dalam album ini telah ditulis dan diterbitkan oleh dua komposer Australia, Brian Boro dan Christian Alexander. Menerusi lagu Remember You dan I'll Wait Forever, beliau bekerjasama dengan Shaun Kingston dan Christian Alexander. Proses rakaman dan pembikinan album ini dijalankan pada lewat Januari 2011 dengan rakaman suara untuk semua 10 lagu yang mengambil masa 2 minggu di Kuala Lumpur, manakala proses adunan dan mastering dijalankan di beberapa studio rakaman di Australia dan Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Fragment ialah album studio ke-16 dan album bahasa Melayu ke-15 oleh penyanyi Datuk Siti Nurhaliza. Album ini dilancarkan pada 30 Jun 2014 secara fizikal oleh Universal Music Malaysia dengan kerjasama syarikat miliknya, Siti Nurhaliza Production. Secara liriknya, kebanyakan lagu dalam album ini adalah berdasarkan kehidupan dan pengalamannya. Pembikinan album ini telah menyaksikan kerjasama antara penggubah, penulis lirik dan penerbit dari Malaysia dan Indonesia. Symmetricity merupakan album studio ke-17 penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza. Album ini dilancarkan pada 5 Mei 2017 dan mula menjengah di pasaran pada 10 Mei 2017 menerusi Siti Nurhaliza Productions dan Universal Music Malaysia selepas album Fragment 2014. Dirakamkan dalam tempoh yang singkat, dari Mac hingga April 2017, pembikinan album ini menyaksikan kolaborasi antara komposer, penulis lirik dan penerbit Malaysia dan Indonesia. Legacy ialah album khas oleh penyanyi wanita Malaysia, Siti Nurhaliza, dikeluarkan pada 1 April 2021 oleh Siti Nurhaliza Productions dan Universal Music Malaysia. Album ini merupakan album kanak-kanak pertamanya. Idea untuk Legacy bermula apabila Siti Nurhaliza merancang untuk menerbitkan sebuah album kanak-kanak menjelang kelahiran cahaya mata keduanya. Menurut Siti, ia merupakan satu usahanya untuk melestarikan lagu kanak-kanak klasik agar ia terus diingati dan menjadi warisan generasi akan datang. Proses rakaman Legacy amat rumit bagi Siti kerana beliau hadir ke studio rakaman dalam keadaan sarat hamil. Namun beliau berpuas hati dengan hasilnya kerana album itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Menurut Siti, proses rakaman Legacy berbeza daripada album-album komersialnya. Mana satu lagu dan album yang korang suka menjadi pilihan korang? Okey guys, ada lagi beberapa album Top T yang belum saya kongsikan. So, jangan lupa like and share video kami. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe. Kami mohon maaf jika ada salah dan silap dari tim kami. Thanks guys, support channel kami. Tunggu for part 2 pula. Sebarang cadangan korang boleh komen kat bawah video ni. Assalamualaikum and bye.